Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kami ingin membincangkan tentang kejadian alam. Kejadian alam berpasang-pasangan. Kami dari Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Diploma Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, sesi Disember 2020, khusus Sains Teknologi dan Kejuruteraan Islam, kod MPU 23052. Ingin saya memperkenalkan diri, nama saya Mai Syakira binti Ibrahim, nombor metrik 03 DE18F2001. Bersama saya Nur Hidayah binti Muhammad Khairul 03 DE18F2004, Nur Atifah binti Abdul Rahman 03 DE18F2005, Nur Fadilah binti Muhammad Puadi 03 DEE18F2008 serta Nur Azira Farisha binti Saidin 03 DEE18F2012. Assalamualaikum, saya akan terangkan tentang pengenalan bagi bab ini. Nabi Muhammad SAW dengan mengizah Al-Quran berlaku untuk dirasai seluruh umat manusia ketika dan sesudah baginda, tidak kira masa dan tempat sampai hari kiamat. Dan ia akan kekal dipelihara seperti ditetapkan Al-Quran yang bermaksud sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Surah Al-Hijr ayat 9. Dengan jaminan Allah ini terpelihara yang ke seluruh dunia. Al-Quran adalah dalam gaya bahasa yang unik, yang tidak boleh ditiru. Ini dikenali sebagai ketulinan Al-Quran. Terdapat ramalan-ramalan yang dibuat dalam Al-Quran dan oleh Nabi Muhammad SAW yang telah pun berlaku. Terdapat banyak fakta saintifik yang terdapat dalam Al-Quran berabad-abad sebelum mereka ditemui dalam bidang sains kontemporari. Dalam latar belakang ini, Al-Quran diturunkan dan ia mengandungi banyak fakta saintifik mengenai topik-topik daripada astronomi kepada bidang biologi, geologi kepada sosiologi. Sesetengah orang mungkin mendakwa bahawa Al-Quran telah diubah sebagai fakta saintifik baru ditemui. Tetapi ini tidak boleh menjadi kes kerana adalah satu fakta yang didokumentkan sejarah bahawa Al-Quran terpelihara dalam bahasa asalnya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, tidakkah kamu mengetahui dan memikirkan bagaimana Allah telah mencipta 7 petala langit bertingkat-tingkat dan ia menjadikan padanya bulan sebagai cahaya serta menjadikan matahari sebagai lampu yang terang berderangan. Hikmah penciptaan yang berpasang-pasangan. Hal ini diutarakan pula oleh Syekh As-Sadi dalam kitab tafsirnya bahawa setiap haiwan dan juga manusia diciptakan berpasang-pasangan supaya manusia mahu memikirkan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, iaitu memikirkan akan ketetapan ini. Hikmahnya adalah dengan berpasang-pasangan tersebut, kewujudan makhluk tetap ada kerana ia bertambah dan berkembang. Dari situlah ia memberi banyak manfaat. Dalam tafsir Al-Jalalain disebutkan pula bahawa segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan seperti adanya lelaki dan perempuan, adanya pula langit dan bumi, ada matahari dan ada rembulan, ada kemudahan dan ada kesulitan, ada musim panas dan ada musim sejuk, ada manis, ada masam, ada cahaya, ada kegelapan. Hikmahnya pula diketahui bahawa yang diciptakan untuk berpasang-pasangan itu hanya Rabb yang satu, sehingga dialah yang pantas disembah. Kebaikan dan keburukan. Dalam aspek teknologi maklumat, kebaikannya adalah membolehkan semua lapisan masyarakat mendapat maklumat dengan begitu mudah. Jalan dakwah terbuka luas, alternatif medan dakwah, maklumat dapat dicapai dengan pantas dan dapat berhubung antara satu sama lain tanpa sepadan. Keburukannya adalah mudah-mudi terpengaruh dengan kelebihan teknologi ini. Teknologi mengabaikan nilai-nilai murni, berlakunya pencerobohan maklumat penggodam,
pengubahsaian terhadap sesuatu fakta atau gambar, dan berlakunya kegiatan seks melalui internet sahaja. Okey, dekat kesimpulan ni, saya akan terangkan kesimpulan. Okey, kalau kesimpulan ni kita dapati bahawa masyarakat kontemporari memperoleh semua ilmu pengetahuan daripada pelbagai sumber, tetapi semua ilmu itu berasal daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Hal ini dapat dijelaskan dan dapat dibuktikan dengan pelbagai kejadian alam semesta yang mematuhi peraturan dan secara tidak langsung sebenarnya dikawal oleh Pentadbir yang Maha Agung. Setiap perkara yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai objektif yang tersendiri. Penciptaan setiap perkara di langit dan di bumi telah dijelaskan secara terperinci melalui wahyu diturunkan dalam Al-Quran dan hadis. Hal ini merangkumi seluruh aspek termasuklah ilmu berkaitan sains, teknologi dan kejuruteraan. Sebagai seorang Muslim, seharusnya caknan dengan setiap fakta yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Setiap kajian yang dilakukan haruslah selari dengan garis pandang yang terdapat Al-Quran dan hadis. Gabungan bersepadu antara ilmu sains, teknologi dan kejuruteraan berteraskan Al-Quran dan hadis dapat dilestarikan dengan mantap dan berkesan serta memperoleh keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. So dekat sini kita boleh jelaslah dekat sini apa pun umat Islam buat perkara sesuatu lah. Tak kira dia pandai ke apa, semuanya Allah Subhanahu Wa Taala yang bagi semua ilmu, kekayaan, macam-macam lah. So, apa sekalipun, apa yang kita buat, mesti kita berpadukan hadis dengan Al-Quran. So, dari Al-Quran ni, dari dulu lagi, dah diturunkan wahyu untuk umat Islam. So, umat Islam ni patutlah kita kaji balik benda ni dan kita kena ikut hadis-hadis yang kita boleh guna dalam kehidupan kita sendiri. So, dalam kalau kehidupan kita ni, kalau kita hidup jadikan Al-Quran dan hadis ni sebagai panduan hidup, insya-Allah kita punya perjalanan dan hidup kita ni akan lebih tenang dan tenteram lah. So, dekat sini juga, so ilmu sains, teknologi dan kejuruteraan ni sebelum ini berdasarkan Al-Quran dan hadis. So, daripada orang-orang yang zaman-zaman Nabi, zaman-zaman Rasul, semua benda mereka yang buat dahulu. So, kita ni just upgrade apa yang ada pada zaman dahulu lah. So, setiap kali apa yang kita dapat, ini kita mesti dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala lah. So, apa yang kita buat mesti berniatkan. So, mesti ada niat. So, sebab Allah Subhanahu Wa Taala dia Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. So, apa sekali yang kejadian yang berlaku, so Allah yang telah tetapkan. Okey. So, dekat sini ni rujukan. Okey, rujukan kami guna ada 6 rujukan. So, daripada sains, teknologi, kejuruteraan. Kedua untuk demi Disember 2017. Nombor 3 Muhammad Shah. Nombor 4 Blogspot punya fakta-fakta saintifik lah. Nombor 5 ialah alam semesta sebagai bukti. Yang last sekali manusia makhluk. So, sekian, terima kasih.